Cek. Cek. Berapa lama naik ya? Berapa lama naik? 40 minit. Okey. Dulu. Dulu. Ha? Ya, hati. Tengok, Adina. Tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on the right from the Taman Rempah Jati, you will see a Malay village called Kampung Moten, which was named after the local land called Adina Sofia. He was a Lagi well-respected dah. man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 19th. Today, Kampung Moten is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, the way of life, and the architecture. These preservation and restoration efforts are fully funded by the state government. Pembuatan terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemilik rumah, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Moten Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Ghani. In this villa, visitors will find his private collections of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from the area. Ladies and gentlemen, admission is free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasang untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kayu dan rantainya diperbuat dari batang nigo. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Limas town in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden pegs and no nails were used. Interesting, isn't it? Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat Alina daripada Sofia. tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi menekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat of this species. The state government has taken the initiative to preserve these trees to help to prevent erosion of the river. Di penghujung Kampung Moten terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1990 hingga tahun 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. At the edge of the Kampung Moten was once the main market of Malacca. Today, the market has been relocated to a new location in Bacang.
Jalan Tun Ali pada sebelah kanan sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres dan kini telah dipindahkan ke Melaka Sentral. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini ialah Ferris wheel, pirate ship dan rumah tempur. On the right side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Di sebelah kiri selepas taman tema, terdapat panggung wayang lama Cathay yang telah beroperasi dari tahun 1990 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah jambatan Old Bus Station. After the recreational park on the left, you will see an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulu Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the Cathay Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Melaka. It is now called Hang Tuah Hall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai air pancur berirama, manakala bersebelahannya pula adalah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a rhythm of the Hang Tuah. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest market place in Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would wharf here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Dibina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Hulu. This mosque was built in 1728 and it is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with wood. The architecture of the mosque features a combination influence from China and throughout the Middle East. Melepasi Masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai, terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar ITTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that have been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on the right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia.
pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Gunung Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jauh. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok melaka. Having passed a row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miri, which is on the left. Padang Miri is the meeting point of several routes such as Jalan Chantung, Jalan Laksmana, Jalan Gunung Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jauh. Selepas melepasi Padang Miri, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan kedai hati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Yoni. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan kedai hati dan barangan handphone. Right beside Padang Miri, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop, and internet cafe for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Yona Beach. Here you will find many shops selling various souvenir items and blessings and gifts. Di sebelah kiri sungai melepasi deretan kedai ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan dia. Pengunjung boleh melawat hampir ke seluruh museum-museum yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya yang ada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower view. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Red Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Malacca as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar, iaitu tapak Basin Middleton yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniadakan di JP Paraswara. Kini, bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan kedai hati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai Kisai. Passing the clock tower area, we are now come to the site of Bastion Middleburg. It is part of the wall of the Malacca Fort that was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Paramaswara jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Quayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan Kisai terdapat replika kapal Flora di Lama. Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Taming Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Taming Sari ini boleh dilihat dari dalam bot Melaka River Cruise. Towards the end of the Quayside Building is a replica of the Flora di Lama, a Portuguese ship that foundered on the shore of the Malacca beach on its way home to Portugal. The area at the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka, where you can see another Malacca River Cruise jetty. The Taming Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Taming Sari Tower can be seen clearly from the Malacca River Cruise boat. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau baras. Empangan atau baras ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Malacca River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As a result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Sekarang, kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, we are now coming back to Taman Rempah Jetty.
Tengok dia tidur dah. Tengok dia tidur dah. Tengok dia tidur, tengok dia tidur. Dia rena dah. Turun sini ya? Bukan turun. Hah?
Amin, bu jalan cari bu. Jadi itu sih jalan itu gitu kan. Depan ada gitu. Jual lagi ya? Kan lah berhenti. Ảnh lượng đâu mà sẽ tiến vào đó. Để hồi là你係嗰時好講啊，吹晒水，跑山，咁啊新嘅。扮晒蟹咁喺度。Oke. Ngopi yuk. Cendol lu.
Zip belakang. Tadi yang lepas handle. Terlepas tender. Kita cari lah sampai dapat. Kita ni gitu. Okey ya.